Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat Ku tahu bimbangnya tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yuhil fala hadiyalahu. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd.
Baik. Terima kasih kerana sudi masuk ke live Hakiman, dan sebentar nanti Iman akan menjemput Al-Fadil Al-Ustaz Hidayat Ismail akan bersama kita sebentar nanti dengan temanya keindahan akhlak Rasulullah. Alhamdulillah, Iman akan masukkan Ustaz Hidayat sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Khabar sihat? Hai Fahlu Ustaz. Sihat Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah baik, sihat. Okey, apa khabar Man? Bagus Bagus. Loud and clear Ustaz Boleh insya-Allah, silakan. Dah mulakan yang tadi Baik. Okey. Bersama saya Alhamdulillah Ustaz Hidayat Ismail, terutama Iman ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi kata orang itu kita bersembang dan mengkongsikan ilmu dengan tema hari ini adalah keindahan akhlak Rasulullah. Dengan padatnya bulan ini nak masuk bulan Maulidur Rasulullah. So tema dia agak sesuai lah dengan untuk bulan inilah. Betul, so Ustaz memperkenalkan diri ataupun boleh mungkin mulakan dengan mukadimah insya-Allah. Ya, insya-Allah lah. Terima kasih lah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada akhi Iman. Kerana membuat satu inisiatif yang baik lah. Untuk mengadakan siaran live ini, dia dakwah macam mana tadi your title tu apa? Dakwah bersama Asatiza. Apa? Yes. Bukan dia punya ini. The name of the dakwah bersama Asatiza. Dakwah bersama Asatiza. Tukar live with Iman sudahlah. Iman insya-Allah. Live dengan keimanan kan. So alhamdulillah lah, syukur, terima kasih. Saya cakap ini kira yang kedua mana? Yang kedua. Yang pertama dengan Ustazah Tuti. Itu minggu lepas last 2 weeks. Last 2 weeks masya-Allah, alhamdulillah lah. So alhamdulillah, terima kasih juga pada siapa-siapa yang menonton. Kita minta supaya anda semua boleh kongsikan video ni kan, share kan. Semoga ada lebih ramai lagi insya-Allah yang akan mendapat maklumat dan juga manfaat lah. Hari ni kita nak cerita pasal apa ni Man? Keindahan akhlak Rasulullah SAW. Oh, itu topik dia hari ni. Tema hari ni Ustaz. Keindahan akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah. Apa bila kita cakap pasal Rasul SAW ni mana kan? I think ada banyak perkara yang terkait yang boleh kita ambil faedah lah. So hari ni salah satu daripada yang kita nak ambil faedah daripada Rasul ni adalah cerita berkenaan dengan akhlak dia. Tadi you mention kita pada bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan ketiga di dalam kalender hijrah kita. Kemarin kita masuk awal Muharram kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal. So bulan ketiga, dan ini merupakan bulan yang disepakati oleh yang banyak disebutkan oleh para ulama sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu mereka berbeza pendapat terhadap tarikh lah. Banyak kita dengar 12 Rabiul Awal. Kan? Hari ni masuk berapa? Hari dah 4 rasanya, 4 Rabiul Awal gitu hari ni kalau tak silap. Jadi ada yang sebut 12 Rabiul Awal, ada yang sebut pada 9 Rabiul Awal dan pelbagai lagi lah. Jadi ini bulan, betul tadi Iman sebutkan tentang bulan kelahiran Rasul SAW. Dan sesuai kita kira pada bulan ni mana kita cerita banyak berkenaan dengan Nabi SAW supaya membangkitkan lagi semangat kita, dan kita tahu ini adalah idola kita yang akan kita ikutlah insya-Allah mana. Baik, macam mana Iman nak mulakan dulu ke apa? Ustaz Tafadul dulu. Berikan ruang untuk orang yang lebih mulia daripada Iman. Lagi berilmu lah insya-Allah. Okey, kita nak terus start ke macam mana Man? Boleh. Nak terus langsung start pun boleh. Tadi Iman sebut apa? Suruh apa? Tak berapa jelas sangat tadi.
Yang mana? Tadi yang before this Iman sebut apa? Suruh apa? Supaya apa? Dah boleh mula ke ataupun maksudnya dah Dah boleh mulakan. Dah boleh. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah lah. Baik Iman kita hari ni kita nak cerita tentang keindahan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul lah? Kita nak cerita pasal keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila bercakap tentang akhlak ni kan, saya suka untuk kita define things lah. Untuk kita buat apa kita kata definition ataupun kita kupaskan satu persatu lah makna. Tapi bila kita kata keindahan tu mudah kita tahu maksud daripada keindahan. Begitu juga bila kita cerita atau kita sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu beliau adalah utusan terakhir. Yang mungkin akan jadi satu persoalan kita adalah perkataan akhlak. Perkataan akhlak. Akhlak ni adalah perkataan yang kita gunakan dalam bahasa Melayu kita pakai mana akhlak Banyak sebenarnya di dalam perkataan-perkataan bahasa Arab ni yang kita pinjam dan kita pakai tau dalam bahasa Melayu kita. Ada tak? Contoh Imam boleh bagi contoh tak apa-apa? Perkataan-perkataan bahasa Arab yang kita pakai dalam bahasa Melayu kita. Akhlak satu. Ada tak contoh lain? Kalau ikut bahasa Melayu kira cara kita ataupun kita punya macam mana nak cakap maksud saya ni perkataan bahasa Arab lain, perkataan Arab lain yang kita pakai dalam bahasa Melayu. Contohnya akhlak. Satu akhlak. Maksudnya bila sebut perkataan akhlak, kita tahulah makna dia. Akhlak ni di bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu. Akhlak ni asalnya bahasa Arab. Kalau Melayu nak translate memang susah sikit. Kemudian kita ada perkataan lain seperti yang dalam bahasa Arab juga yang kita guna pakai dalam bahasa Melayu kita seperti yang terkait dengan ibadah lah, macam solat misalnya kan. Solat perkataan bahasa Arab, salah, kemudian zakat kan, haji dan seumpamanya. Banyak perkara-perkara keagamaan ni kita guna pakai. Asalnya bahasa Arab, kita apply kan dalam bahasa Melayu kita. Dan kita ada perkataan lain seperti berkat. Berkat tu ada dua maksud lah. Berkat pergi orang kahwin pun dapat berkat juga. Kan? Balik rumah orang kahwin dapat berkat. Kita kata mendapatkan kelebihan ataupun keberkatan daripada Tuhan pun kita panggil berkat juga. Jadi ada banyak ni perkataan-perkataan bahasa Arab ni yang kita guna pakai dalam bahasa Melayu. Dan kemudian dia evolve teman. Kita cerita sikit dari sudut bahasa ni, dia evolve tau. Dia daripada satu zaman ke satu zaman tu dia berubah. Misalnya kadang-kadang ada perkataan bahasa Melayu dia tapi kita tetap pakai bahasa, kita gunakan juga bahasa Arab dia. Contoh misalnya dalam khutbah ke, di dalam surat khabar ke, kadang guna kalimat maslahat. Pernah dengar kalimat maslahat? Kita sebut ini maslahat adalah ada pernah dengar Pernah. So ini untuk kemaslahatan umat manusia, contoh ayat macam gitulah. Maksud maslahat tu apa? Maksudnya keperluan. Maksudnya keperluan umat manusia macam gitu. Kemudian kemarin kita dengar perkataan iltizam juga dalam bahasa Arab. Saya dengar kat berita tu, berita Suria, dia baca berita dia sebut kalimat iltizam. Ni lagi chim lagi perkataan dia. Jarang-jarang kita dengar kalimat iltizam. Jadi kalimah ni, words dia evolve tau. Mungkin dulu kita tak pakai, sekarang kita guna pakai. Okay, my point is that di dalam setiap satu perkataan tadi, kita nak kena fahami maksud daripada perkataan tersebut supaya kita tidak memahami dengan maksud yang salah lah. Supaya kita tidak terjemahkan makna tu makna salah dan at the end of the day kita akan fahami in total semua bendanya jadi tak betul. Okay, contoh kita sebut tentang akhlak hari. Akhlak ni macam mana kita nak gambarkan akhlak? Sebab dia dah guna pakai dalam bahasa Melayu. Sebab kita dah biasa memahami akhlak tu macam benda-benda baik, buat baik. Itu semua kita kategorikan sebagai akhlak lah. Kita selalu sebut gitu kan. So tapi akhlak ni saya suka ambil daripada, atau saya nak ambil daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali disebutkan. Dia terangkan tentang makna akhlak ni. Katanya apa? Dia sebutkan akhlak ni adalah sesuatu yang memang dah ada root yang kuat, yang dah ada akar yang kuat dalam jiwa satu-satu orang tu. Maksudnya dia benda yang memang dah sedia ada, yang dah lama ada lah. Kalau kita kata bukan sedia ada daripada awal, tidak. Dia dah memang lama ada. Dan perkara ini mendorong dia untuk lakukan satu-satu perkara itu tanpa dia berfikir terlebih dahulu. Okay, nanti saya bagi contoh. Dia sebut dia kata akhlak ni adalah satu yang sudah berakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorong orang tersebut untuk lakukan sesuatu tanpa dia perlu fikir dahulu perkataan tersebut.
Dan kalau benda yang dia buat tadi, the outcome daripada yang dia buat tu benda tu baik, maka kita panggil akhlak tersebut akhlak baik. Namanya akhlak mahmudah. Yang dalam bahasa Arab disebut akhlak mahmudah, akhlak baik. Tapi kalau perkataan tersebut ataupun perbuatan yang dilakukan tu misalnya perbuatan yang tak baik contohnya, maka itu dipanggil akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. So ini definition dia. So Imam boleh faham definition daripada perkataan Al-Imam Ghazali ni. Okay. Contoh dia macam mana? Contoh dia katakan misalnya akhlak baik tu kita kata contohnya perbuatan baik lah, kita kata perbuatan yang mahmudah, kan? Amalan-amalan yang mahmudah. Misalnya kita kata contohnya solat sebagai contoh. Satu orang ni dia misalnya dia jadi ketua lah dalam kampung dia. Orang lain dahulu pergi solat sama-sama semua di masjid. Dia ni tak pernah ikut pergi solat di masjid. Tiba-tiba bila dia mula dilantik nak jadi ketua, dah ada pilihan raya, dah apa nak jadi ketua, nak tunjukkan pada orang ramai, maka dia mula start pergi solat di masjid tadi. Dia mula start solat di masjid tadi ramai-ramai dengan jamaah. Jadi itu kita tak panggil sebagai akhlak mahmudah. Kalau mengikut pandangan Imam Al-Ghazali, sebab ini bukan akhlak mahmudah. Ini sesuatu yang dibuat dengan dia tidak berakar, dia tak ada roots dia. Originally dia bukan orang yang lakukan perkara tersebut. Dasar dia tak buat macam gitu. Originally dia tak macam gitu. Jadi dia buat kerana ada sesuatu yang lain. Dia buat dan dia perlu fikir dulu, kalau aku pergi sembahyang ni bagus, nanti orang boleh support aku. Kalau aku tak pergi sembahyang, orang tak boleh support aku. So itu tidak dipanggil sebagai akhlak. Maka akhlak ni benda yang memang daripada awal. Contohnya dia memang suka bersedekah daripada awal. Contohnya dia suka pada memberikan makan pada anak-anak yatim misalnya. Jadi dia buat itu daripada awal, dah berakar umbi. Nah itu kita kategorikan sebagai yang dipanggil sebagai akhlak aman. Itu kita boleh sebut sebagai definition akhlak aman. Gitu. Alright. Okay, anything else man? Okay. Kita tahu akhlak Rasulullah SAW tu memang indah. Memang kata orang tu kita tak dapat ikut contohi dia lah. Kita manusia yang sambil lewa untuk menjaga akhlak seperti baginda kan. Tapi dengan zaman yang begini canggih sekarang macam contohnya iman. Iman ni memang susah nak kata orang itu untuk mencontohi akhlak Rasulullah dengan kadang-kadang sifat yang mungkin panas baran yang mana semua kena iman kan. Melata sikit tu jadi. So it's out of the untuk mengikut contoh Rasulullah. So dengan kita ambil lah macam iman. So dengan cara macam iman ni, apa yang perlu iman seperti untuk memperbaiki akhlak iman untuk menjadi, walaupun tidak dapat 1% akhlak daripada Rasulullah ikut contoh dia, tapi apa yang iman boleh cuba untuk ubah iman punya akhlak ini untuk menjadi yang lebih baik walaupun tidak jadi perfect macam mana Rasulullah. I see. Okay, that's a good question lah actually. Macam kita kadang-kadang kita selalu nampak kita nampak diri kita ni tak baik lah. Maknanya kita nampak diri kita ni banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan kesilapan dalam kehidupan kan. Jadi kita ada dua jenis orang. Kadang-kala dia satu jenis ni dia tak buat perkara yang baik lah. Maksudnya dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada kadang-kadang ada orang dia cuba untuk buat atau berakhlak dengan akhlak baik, tapi kemudian dia gagal. Maknanya dia tengah jalan tu dia tewas lah, dia gagal lah. Dan bila dia gagal tadi, dia tak sanggup untuk sambung lagi perjalanan dia. Maknanya dia give up dalam kehidupan. So dalam kehidupan ni tidak ada istilah putus asa. Dalam kamus seorang Muslim ni, dia tak ada istilah putus asa. Maknanya daripada masa ke semasa tu kita kena sentiasa tengok balik, buat self reflection. Kita reflect diri kita, macam mana keadaan kita, macam mana kehidupan kita, dan macam mana kita nak memperbaiki diri kita. Okay, so itu kita cakap pasal diri seseorang. Regarding what your question mana? Macam mana your question is about macam mana kita nak, macam mana iman ni nak buat sesuatu supaya betul supaya lebih baik kan, akhlak tadi dapat mengikut macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira yang paling important adalah dengan knowledge. Maksudnya we need lah, bukan you lah, I'm not saying about you, I'm not talking about just you, tapi kita semua kena equip ourselves with knowledge. Maknanya daripada masa ke semasa ni nak kena tambahkan ilmu kita.
Ilmu kita kena banyak belajar dan kita boleh apply apa yang kita belajar simultaneous ni. Dua-dua kita boleh buat sekaligus. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita apply. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita apply. Dan bila kita belajar lebih banyak ni, kita akan jadi orang macam tadi contoh you cakap panas baran misalnya kan. Kita kena identify lah. Apa sebab seseorang itu panas baran? Apa sebab seseorang itu dia marah? Dia marah kerana dia rasa dia betul lah. Kan? Kalau dia rasa salah, dia malu dengan kesalahan dia salah, dia akui diri dia salah, takkan dia nak marah. Tapi sebabkan dia rasa aku betul. Jadi dia sekarang ada masalah di hati ni. Dia ada masalah hati. Masalah hati dia apa? Ujub yang pertama. Dia ada perasaan rasa megah ataupun bangga diri, merasakan dia lebih tahu daripada orang lain. Jadi bila orang kacau dia trigger dan kemudian dia akan resort dengan cara yang marah, dengan marah orang. Dengan marah balik. Jadi perkara itu dia pelajari dulu apa masalah marah ni. Bagaimana cara Rasul menasihatkan. Ada sahabat datang pada Nabi SAW. Kemudian sahabat-sahabat ni suka datang pada Rasul dan bertanya, meminta nasihat. Masa dia jumpa Rasul, dia kata, Rasul boleh nasihatkan kita tak? Macam gitulah. Jadi kita pun boleh buat perkara yang sama. Kita jumpa orang-orang, guru-guru, alim ulama misalnya, kita datang. Sebelum kita berpisah, kita kata, boleh tak bagi saya satu nasihat? Jadi dia bagi satu nasihat tu, kita simpan, kita pegang lah. Jadi salah seorang sahabat ni datang, bertemu dengan Rasul SAW, tanya pada Nabi SAW, boleh tak berikan saya nasihat? Maka Nabi SAW sebutkan dengan jawapan yang sangat pendek. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Kata Rasul SAW kepada lelaki tersebut, jangan marah. Kemudian lelaki tu tanya lagi, okey, kemudian apa? Apa lagi nasihat kedua? Nasihat kedua pun Rasul sebutkan jangan marah. Kali kedua pun Nabi SAW sebutkan jangan marah. Kemudian kali ketiga dia bertanya kepada Rasul SAW, baik apa lagi yang boleh dilakukan? Terus masih lagi Nabi SAW sebutkan pada dia, la taghdab, jangan marah. Okey, maksudnya di sini ketika lelaki tersebut datang kepada Rasul SAW minta nasihat yang paling berguna kepada lelaki tersebut mungkin kerana Rasul SAW melihat kelemahan diri dia. Kelemahan diri dia ni adalah berpunca daripada kemarahan dia. Misalnya ada orang kelemahan dia lain orang lain. So kelemahan dia ni mungkin kemarahan dia, sifat kemarahan dia. Maka Nabi ingatkan, okay, whatever you do dalam dunia ni, try your best untuk jaga diri daripada sifat marah. La taghdab. Okay. Bila kita lihat pada hadis-hadis tersebut, kita akan nampak, rupanya Rasulullah SAW ni dia begitu prihatin. Bila nak memberikan contoh-contoh akhlak-akhlak yang baik ni, Rasul akan lihat pada keadaan. Kita punya responsibilities pula adalah untuk kita cari seberapa banyak knowledge tersebut. Dan kemudian kita masukkan dalam kamus kehidupan kita apply. Macam kita ambil satu, okay, ini satu ni Nabi bagi tu. Hari ni kita katalah kita hari ni nak bercakap tentang akhlak je. Kita nak cari seberapa banyak akhlak-akhlak Rasul kan. So kita cari, satunya jangan marah, okay. Then kita tick lah, okay, jangan marah. Kemudian besok kita jumpa apa? Cerita pasal penjagaan lidah pula. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ni hadis yang masyhur lah. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, kata Rasul SAW, maka hendaklah dia yaqul khairan, dia cakap baik. Kalau dia tak boleh cakap baik, maka aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Jadi kita tick yang kedua. Yang kedua ni kita try cakap yang bagus-bagus. Kadang-kadang dekat social media misalnya kita marah ke apa kan. Jadi kita tulis tu, kita jangan post dulu. Tulis, you tengok balik. Kalau you rasa you tak mampu untuk buat apa kita panggil vetting kan, kita tak boleh nak check balik, kita minta orang lain untuk check kan. Tengok ni boleh tak? Ni okey tak saya post macam ni? Saya tulis macam ni, okey ke tidak? Sekali orang tu cakap, tak okey lah. Okey, dan kita jangan post. Kita jangan teruskan. Itu nak menjaga nama dia. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Nombor yang paling penting sekali adalah to equip ourselves with knowledge. Sentiasa kita cari ilmu, kita list down, okay, ini akhlak nombor 1, akhlak nombor 2 dan seterusnya lah. Knowledge is very important lah for me lah. Macam gitu. Okay Ustaz, soalan daripada Iman juga lah Daripada siapa? Daripada Iman juga. Ada soalan juga daripada orang lain jugalah. InsyaAllah Iman akan bertengahkan. Kaji kalau okey. Sebelum Iman nak anjurkan soalan pada Ustaz, siapa-siapa yang tengah melihat di live kita ini, ada pertanyaan tentang tema tersebut, bolehlah tanya dan mungkin Ustaz Hidayat boleh menjawabnya lah soalan anda. Letak komen. Dan nanti saya akan, kalau ada yang komen, saya akan letak dekat ni lah. So okey. So soalan Iman ni, Rasulullah adalah ikutan dan tauladan, betul?
Salah satu yang dibawakan Rasulullah adalah akhlak. Apakah itu akhlak dan mengapa ianya penting? Okay. So itu yang tadi awal kita dah sebut lah, yang akhlak tu saya definekan apa yang diberikan ataupun yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi lah mana. Yang pertama sekali, what is akhlak? Maka akhlak tu adalah sesuatu yang dah memang ada akar di dalam kehidupan seseorang, dan dia akan buat perkara tersebut tanpa dia berfikir panjang. Itu maksudnya akhlak. Maknanya kalau perkara yang dia kena fikir, perkara yang dia kena, maksudnya dia kena tengok dulu, dia kena perhatikan dahulu, ini dia tak panggil sebagai akhlak lah. Kemudian akhlak ni yang antara soalan lain yang kita perlu letakkan juga, kita perlu clearkan dahulu adalah untuk dapatkan akhlak ni, seseorang itu dia perlu mujahadah. Maksudnya dia perlu bersusah payah untuk didapatkan akhlak ni. Dan pada permulaan benda tu dia jadi macam sesuatu yang janggal untuk dia, yang tak biasa tu. Contoh macam kita katalah iman lah contohnya kan, macam mungkin ada perubahan zaman misalnya zaman satu masa dahulu during your younger days, macam mana iman ni orangnya macam mana. Pada zaman sekarang ni iman berubah kepada sesuatu yang lain. Di tengah-tengah tu perubahan iman ni, maksudnya your changes yang you made throughout these years ni, you mesti akan ada di dalam perubahan tersebut tu ada sifat yang dipanggil mujahadah, susah payah. Susah tak Man nak tukar ni? Susah tak? Memang susah. Dia ada cabaran tak? Ada banyak cabaran, banyak halangan, banyaklah dalam kehidupan yang iman berhijrah. Cuba nak konsisten dalam istiqamah, tapi ada je yang Allah memberikan ujian, musibah dan selainnya. Betul. So itu yang kita kadang musibah daripada Allah. Kadang apa tu tadi you cakap? Kadang musibah yang Allah berikan untuk tanda, untuk menguji keimanan iman kan. Ialah tu dalam hadis pun ada menyebut, kalau kita mengaku kita beriman tapi kalau tak dia uji, itu bukan tanda yang kita beriman. Betul tak? So kadang-kadang ini di akhir zaman memang banyak pancaroba manusia termasuk diri iman perlu lalui hurdles lah. So bukannya mudah tau sebenarnya. Kadang-kadang macam memang kata orang tu, bila makin orang yang contohnya daripada iman seorang yang dulu jahil, cuba nak pelan-pelan ubah satu persatu, tetapi ada dalam pertengahan tu mesti ada ujian, dugaan yang iman nak kena harungi. Dan kadang-kadang memanglah dalam Quran pun, dalam surah Al-Baqarah tak silap ayat 284 dan 285, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Awak tidak tahu beban kita di luar kemampuan kita. Tapi kadang beban itu berat sangat Ustaz. So kadang-kadang nak konsisten istiqamah tu ada ups and down. Keimanan kita mesti akan jatuh. Dan lagi kalau masyarakat menambahkan lagi bias kan, itu yang menyebabkan itulah. Betul. Itulah dia, itu yang kita sebutkan sebagai mujahadah lah. Dan setiap daripada mujahadah tu kita punya susah payah dia tu kan. Mungkin saya kira lebih, apa kita sebut kalau kita kata lebih dahsyatnya zaman kita dahulu, maka bila kita nak berubah tu, maknanya dia punya jurang tu lebih besar man. Dia punya jarak dia tu lebih besar kan. Kita kata kalau dulu kita jahat, kita nakal ke, kita apa ke, misalnya sekarang nak berubah jadi baik, tu jarak dia tu sungguh jauh lah jurang dia. Jadi itu yang perlukan kepada yang tadi kita panggil nama dia tu mujahadah. Maka mujahadah ni dia bukan satu benda yang orang kata tu kadang ada kadang tidak. Dia memang setiap kali nak tukar kepada satu akhlak yang baik, perlu kepada susah payah ni. Dia mesti perlu pada susah payah. Dan kadang-kadang orang tu dalam susah payah dia tu mula-mula dia berjaya, lepas tu dia jatuh balik, dia gagal balik. Dan dia kena bangun balik untuk dia teruskan sampai lama kelamaan perkara tu jadi kebiasaan. Saya bagi contoh mana kita tahu solat misalnya satu kewajipan. Saya nak cerita pasal kebiasaan. Solat kita tahu dia sebagai satu kewajipan. So bila kita nak, saya menikahkan orang ni, maksudnya sebelum kita menikahkan orang ni, kita akan buat interview lah dengan pasangan ni. Jadi dalam interview tersebut macam-macam lah kita tanya. Kadang-kadang nanti hujung-hujung kita tanya sedikit berkenaan dengan agama. Maksudnya kita tanya macam mana you punya background, belajar agama dan seumpamanya kan. Okey. Setelah itu, bila saya tanyakan perkara tersebut, saya tanyakan kepada pasangan itu macam mana amalan ataupun pengamalan mereka terhadap agama ni. Macam mana yang mereka punya amalan mereka lah terhadap agama ni. Setiap satulah, lakinya, perempuannya saya tanya.
Jadi ada sebahagian kadang-kadang mereka jujur disebutkan, saya tanya maksudnya macam how well lah you doing you're doing in your you do in your daily duties as a Muslim kan. Jadi sebahagian kata macam okey, saya tahulah solat, saya buatlah, saya laksanakan solat. Cuma kadang-kadang ada masa tu macam tak dapat solat lah. Tak dapat complete. Maksudnya satu hari tu dia tak pernah dapat complete 5 waktu solat. Satu hari tu mesti ada bahagian solat dia tak boleh solat. Jadi kita tanya lanjut lagi, okey kenapa dia macam gitu? Apa sebab dia? Okey, sebab kalau untuk kita benda tu kita boleh buat maksudnya solat 5 waktu kita boleh buat lah. Tak ada masalah, kita boleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kita buat. Jadi kita tanya okey kenapa kalau untuk anda rasa benda tu susah ataupun tak boleh buat lah certain waktu ni. Dia kata sebab kerja dan semua umpamanya. Jadi saya kata, saya ajak dia untuk lihat, okey kita tak tahu secara total macam mana you punya pekerjaan in general ni, macam mana cara you punya pekerjaan ni, I don't know. Tetapi kita perlu ada mujahadah di dalam kita nak buat satu ibadah ni. Kita kena mujahadah. Mujahadah tu maknanya kena ada susah payah dia sikit. Susah payah dia ni datang dengan ilmu. Maksudnya seseorang tu kadang-kala kan, dia ni bukan tak nak solat, tapi dia rasa susah nak solat sebab tempat tu tak mengizinkan. Pada pandangan dia, dia fikir yang kalau aku nak solat ni kena dekat rumah. Kalau aku nak solat ni kena dekat masjid. Ini aku tengah kerja, macam mana aku nak solat? Kat mana aku nak solat? Tak tahu. Lepas tu aku nak ambil wuduk, macam mana cara dia? Jadi itu semua adalah benda yang boleh diselesaikan dengan knowledge, dengan ilmu. Maksudnya dia kena tahu kan berapa cara yang efisien untuk wuduk. Bahagian anggota bahagian mana yang diwajibkan untuk berwuduk dan bahagian mana ni yang dikira sebagai sunnah anggotanya untuk berwuduk. Dan dengan pengetahuan tersebut, bila dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnahnya, maka akan membuatkan orang tersebut cepat ketika dia berwuduk ni, efisien lah. Bukan cuma cepat laju, tapi maksud dia efisien. Okay, so that's one. Kedua, seseorang itu dia juga perlu pastikan knowledge dia tu cukup untuk dia mengetahui macam mana tata cara seseorang itu dia nak solat, cara yang paling baik, cara yang paling sempurna, tapi dalam masa yang sama tak mengganggu orang lain. Tempatnya macam mana? Kan? Ada orang kadang-kadang tanya pasal macam mana saya nak solat, saya tak bawa songkok. Saya pernah jumpa juga. Soalan kan, saya tak boleh solat lah tak bawa songkok. Saya tak boleh solat lah tak ada sejadah. Kita tak memperkecilkan, maknanya kita tak tahu apalah dia ni bodoh betul, tak tahu ke. Tak payah pakai songkok pun boleh solat. Sebab ada orang memang tak tahu kan. Ada orang dia memang betul-betul dia tak tahu. Dia akan memang kena pakai songkok. Dia tak biasa benda tu. Kan. Jadi kita kena treat benda tu yang seolah-olah kita bayangkan yang dia ni memang tak tahu. Bila tanya soalan memang dia ni tak tahu. Jadi kita bagi tahu pada dia, sebenarnya tak diperlukan. Seseorang itu tak diwajibkan untuk kena mesti pakai songkok dan seumpamanya, begitulah man. Jadi saya kira yang paling penting ni dalam kita ni, dalam kehidupan kita ni, kita kena lihat akhlak itu the most important thing dalam life kita. Dan in order untuk kita dapat akhlak ni, kita kena sentiasa mujahadah, kita kena sentiasa bersusah payah. Dan satu masa nanti bila kita dah berjaya, akhirnya kita akan jadi orang yang biasa dengan kebiasaan tersebut. Jadi normal. Saya jumpa kadang-kadang saya buat jumpa dengan apa nama dia, pasangan ni di masjid misalnya kan. Kemudian saya nampak kita solat lah, maksudnya kita dah masuk waktu lah, contohnya asar ke maghrib kan. Jadi kita solat di masjid tu. Saya kadang-kadang nampak orang jemaah yang regular. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, kan sekarang ni susah lah nak pergi masjid, nak kena booking, nak kena apa. Tapi kita masih lagi nampak ada jemaah yang regular. Pakcik tu regular. Itu nama dia akhlak. Maksudnya dia dah lepasi batasan susah atau kepayahan tu, sehingga dia rasa yang dah benda ni tak susah pun. Dia boleh continue je buat. Apa pun kau bagi aku boleh juga. Aku selagi dia mampu, dia akan pergi masjid. Jadi kepayahan tu dah tak ada lagi dalam kehidupan. Dia dah tak boleh, dia dah tak ada fikir dah pasal perkara tersebut. Gitu kan. Okay, Iman ada soalan ada orang yang memberikan kita soalan. Tapi I cannot share dekat sini Dia tak boleh share, tapi komen dia ada kat situ. Ya, komen dekat Iman punya handphone. So I cannot share, I share dekat skrin sini. Dekat tempat yang skrin tu tak keluar lah. Dia keluar tak sebenarnya? No, okay, ada komen kan. I press.
Dan Ha. I try to show right, dia show StreamYard live viewer comment show up on the StreamYard this an Tapi example. yang dia Dia tulis comment komen tu ada? Orang yang tulis komen tu dekat tempat komen tu keluar tak? Dekat your StreamYard. I mean on my handphone comment dia keluar lah. Tapi kat Tapi dekat StreamYard laptop tak keluar. is I must share screen. Tidak, dekat tempat your laptop tu bahagian komen tu tak keluar lah. Tak ada Tak. orang tu punya nama Oh, agaknya dia tak masuk lah kat situ. Nanti kita kena figure out lah. Tapi apa dia punya ni kita ambil komen dia daripada Facebook tu lah. Apa dia tulis tu? Okay, dia ni lah yang bernama Daya kan. Dia tanya, ramai umat Islam mengaku kasih dan cinta kepada Rasulullah, namun kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah baginda. Sebagai seorang Muslim, bagaimana kita boleh aplikasikan akhlak Rasulullah? Bagaimana Mungkin kita tadi nak pun apply-kan? Tadi dah pertengahkan kan? Betul. Tadi kita dah ada sebutkan jugalah sikit kan. Tapi boleh juga kita ulang sekali lagi lah bahagian ni kan. Kita sebutkan sebagai apa ni, macam mana sebagai seorang Muslim ni kita nak applykan akhlak Rasulullah SAW. Saya suka untuk bila kita bercakap tentang knowledge ni, kita selitkan salah satu daripada bahagian knowledge ni adalah dengan mempelajari sirah. Sirah ni dia history kan, betul lah Iman History ni adalah pelajaran yang tak semua orang suka lah, history. History yang its own saya kira bukan satu pelajaran yang ramai orang suka. Reason dia adalah kerana mungkin very monotonous, tak berapa tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita pada masa mendatang. Kita nampak history tu benda yang dah lepas, mungkin begitulah, buatkan mungkin orang tak berapa nak berminat. Tetapi pada saya history adalah salah satu perkara yang sangat important, kerana history tu yang shape our life for today kan. Maksud kita hidup ni sekarang ni di Singapura lah, contoh, kita ambil contoh, kita hidup kat Singapura tahun 2020, keadaan kita macam mana? Keadaan kita okey, baik. Okey, apa yang menyebabkan baiknya perkara tersebut? Apa yang telah dilakukan oleh orang yang lepas tahun 90, tahun 80, tahun 70, tahun 60, apa yang mereka dah buat that shape Singapore seperti ini. Sama juga dengan manusia. Manusia ni akhlak baik, akhlak buruk. Betul? Sebagai seorang Muslim, kita kena lihat sejarah. Sejarah tu maksudnya balik kepada sirah Rasul lah. Apa yang sebenarnya Rasul dah shapekan untuk manusia? Apa yang Islam dah shapekan manusia? So bila kita membaca sirah Rasul ni, kita kena extract tau. You kena baca very slow, perlahan-lahan baca, extract sikit. Lambat ni kalau baca sirah ni, sebab kita jumpa apa dalam sirah? Kita jumpa location, kita jumpa tempat, kita jumpa tu dah boleh masuk tu. Nampak? Macam gitu. Boleh. Yes. Boleh masuk pula Alhamdulillah. Soalan dia lah tadi. Yes, gitu kan. So macam mana kita boleh aplikasikan akhlak Rasul di zaman sekarang Jadi itulah tadi saya sebutkan, bila kita baca sirah ni, kita kena baca pelan-pelan. Kita kena baca slow, because di dalam sirah ni ada apa? Dalam sirah ada location, alright, dalam sirah ada nama orang, dalam sirah ada timeline, ada zaman. Jadi kita kena faham, oh ini zaman ni cerita tahun 100 Hijrah. 100 Hijrah tu pada masa tu ada apa? Kita kena tahu situation ni dekat Middle East ni, dekat kawasan Jazirah Arab, dalam semenanjung Arab ni ada apa ni tahun 100 Hijrah. Macam mana keadaan? Location dia terletak di mana ni location cerita ni? Oh, di Baghdad, di Madinah, di Kufah, di mana location dia? Kemudian kita continue lagi, kita tengok siapa nama-nama. Kadang-kadang ada sebut-sebut nama-nama sahabat. Kan sahabat ni kan banyak kan? Ada banyak, betul sahabat ni. Kita kadang-kadang kita terlepas pandang, kita bukannya tahu semua nama-nama sahabat ni. Kan kalau nama-nama biasa kita dengar, okeylah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang tu biasalah kita dengar. Kan mungkin pun kadang-kadang kita dengar tapi kita tak tahu juga latar belakang mereka, biodata mereka macam mana kan. Apatah lagi kita jumpa nama-nama sahabat yang mungkin kita jarang langsung dengar. Jadi bila sampai baca sirah ni, jumpa nama sahabat tu, saya akan berhenti. Saya akan stop, saya nak check, ni siapa ni sahabat ni? Jadilah kita pindah kepada benda baru pula, kita baca sejarah sahabat tu pula. So very slow. Bila semua ini you baca dengan teliti, you baca pelan-pelan, lama-lama you can extract from pembacaan tadi.
Sirah tadi you can extract. You nak extract apa? You nak extract hukum, you boleh keluarkan hukum. You nak extract akhlak, cerita akhlak kan, you boleh cari apa akhlak yang dapat di sini. You nak cerita tentang iman, extract iman, jumpa keimanan lah, jumpa syariat tadi, hukum hakam, banyak benda yang you can extract. Sebenarnya begitu juga pada pembacaan hadis, pada pembacaan ayat Al-Quran, it's the same thing. So you need to do it slowly. Knowledge ni you belajar slowly, pelan-pelan. Dia jangan kelang kabut. Jangan kita cepat-cepat aku buat, aku nak sampai, aku buat, aku nak sampaikan. Tidak. Kita buat, kita masterkan that bahagian, that part. Dia macam gitu kan. Boleh? Boleh. So, okay. Kadang-kadang kita ni, kata orang itu, bila kita nak mencontohi jejak langkah Rasulullah, sunnah-sunnah beliau kan, kebanyakan dalam okay lah, iman, contohnya dalam diri iman jugalah, iman mencontohi. Adakah kalau kita ikut macam kita buat yang Rasulullah buat lah, selalunya buat solat sunat, amal jariah, membantu orang miskin, menyuapkan makan, dan bila ada kalanya orang, okay, kita tahu some of the good thing about Rasulullah is bila dia menunjukkan orang makan, yang apa, orang buta tu yang kisah orang buta yang Rasul suapkan, walaupun Rasul hina. Tapi betul. Kalau ikutkan zaman sekarang kalau letak pakcik tua kita suapkan dengan keadaan buta, dia menyumpah kita akan rasa geram tau. Tapi dengan macam ni kalau kita mana kemarahan itu akan naik. Ibarat macam contoh kita menyuapkan orang buta. Orang buta tu menindas seperti mana yang kita tahu Rasulullah menyuapkan one of the pakcik buta di zaman beliau. Lepas tu dia tak tahu yang Rasulullah tu, itu Rasulullah yang menyuapkan dia makan, dan dia menghina, mencaci, orang pandang rendah lah kan, menghukum lah. Tapi Rasulullah cuba sabar. Okay lah, mungkin dengan dalam dia istighfar, dia doa untuk orang si buta tu lah. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang kalau kita sendiri, bila kita menghadapi demikian kita tak mungkin, kita manusia yang paling lemah. Satu lemah, mungkin keimanan kita tak setinggi gunung mana pun. How to avoid, macam Rasulullah dia, okay lah, pasal dia akhlak is very terpuji, yang paling mulia. Tapi kita ni orang yang paling bedek lah, kata semua orang tak ada kemarahan. Semua mesti ada. Mungkin Rasulullah marah, tapi cara dia marah macam berlainan. Dia balas dengan kebaikan. Tapi dengan macam iman, kalau orang buat iman marah, mesti iman akan cakap apa? Takkan aku nak pergi balas dengan dia kebaikan. Betul tak? Kan what you give, what you get lah. Betul tak? Tapi dengan akhlak kita, kalau kita agak konsisten Ustaz it's very leceh tau. Macam it's not for me, it's not leceh lah. But if for people yang ilmu dia tipis, mungkin makan masa untuk mereka, untuk kata orang tu mempunyai sifat dan perbaiki akhlak sendiri. Kadang-kadang contohnya misalnya contoh, mungkin orang ni jahil tapi akhlak dia bagus, tapi dia tak nak berubah. So dia cintakan Rasul tapi dia tak nak ubah ke arah kebaikan. Dan kadang-kadang orang macam begini, maksudnya untuk kita kasih mereka faham. Kadang-kadang semua orang macam kita ada satu blog, ada blog yang Iman nampak kita tahu yang ada satu cerita ni yang mereka mengaibkan, ada yang suka meluahkan perasaan kat media sosial, dan ada yang komen-komen tak panas. Kan kita tahu akal mereka is kurang elok daripada mata kita sendiri Tapi mereka, bagaimana macam kita nak, macam Rasulullah dia tegur dengan cara yang penuh dengan ihsan, penuh dengan lemah lembut. Bagaimana kita nak kata orang tu nak membetul, kita tak boleh membetulkan akhlak orang lah, hanya kita sendiri je kot. Tapi bagaimana kita hendak kata orang tu dengan diri sendiri kita ni, kalau kita dah nampak orang macam marah, dan it's reflect for cermin diri kita betul tak? Betul. So bagaimana kita hendak kata orang tu membaiki diri kita dengan mencermin dengan orang yang tengah marah, dah macam mengaibkan, tapi ada yang tinda-tinda dalam komen. So
mungkin akhlak itu memang tak baik lah. Pasal akhlak itu dah terkeluar daripada apa yang diajar oleh Rasulullah. Jadi macam mana kita nak kembali kepada fitrah kita untuk menjaga akhlak. Okay, nak cakap pasal konsisten lah Ustaz, it's very hard air zaman ini. Betul tak? Macam-macam pancaroba yang manusia perlu harungi. Okay, even though seperti contoh memang maaf terutama kali Ustaz, banyak orang fikir air zaman ni Ustaz, ustazah ada bikin macam gini-gini, tapi mereka fikir yang ustazah ni ibarat, tapi mereka tahu yang ustazah takkan tindak balas, tapi orang macam Iman contohnya akan tindas balik. So bagaimana orang yang macam Iman ni nak menjaga batasan akhlak dengan ibarat yang kita punya guru lah, so-called guru agama. Yang batasan akhlak kita kadang-kadang it's like open concept, ada yang santai, ada yang tak santai. So bagaimana kita, ini macam soalan lah mungkin ada terlari sikit lah yang berbual pasal nervous kan. So kata orang tu, macam mana kita nak menjaga akhlak kita dengan seseorang, macam mana Rasulullah menjaga akhlak dia dengan sahabat-sahabat, dengan orang yang pernah bencikan dia. Bagaimanalah untuk kita, kata orang, mungkin Ustaz tadi dah beritahu lah, dah bincang luarkan so, mungkin ada lagi extra point yang boleh Ustaz berikan tunjuk ajar untuk kita semua yang berada dalam tengah watch kita ni. Mungkin kita Iman ataupun mereka ada mengalami masalah begini, mungkin dengan Ustaz memberikan pencerahan lebih mendalam sikit dengan poin-poin yang lebih masya-Allah, mungkin kita boleh belajar. Tadi Iman bagi contoh tu ataupun your situation tadi tu macam mana berakhlak dengan orang contohnya, tapi you bagi contoh tu kan macam Satizah tu, maknanya akhlak daripada sudut tutur bicara kita ke, kita punya perkataan yang kita ucapkan ke, ataupun bagaimana kan kita punya perkataan, kira ucapan kita. Macam orang buat ucapan kita for example macam Iman cakap, contohlah Iman cakap kau ni apa ni macam terlalu strict lah, ataupun kita ambil contoh yang lain. Kau nuduh aku kau nuduh aku buat gini buat tu kau ada bukti ke gini-gini. So bagaimana, ibarat macam Ustaz membalas lah. Kita nak membalas orang yang dah fikir serong terhadap kita. Pasal itu benda tiba-tiba alamak kau apa ni, trigger aku ke, tuduh aku macam tu. Faham. Jadi memang tu satu benda yang berat saya kira bila kalau kita tiba-tiba orang tuduh kita buat satu perkara yang tak elok, yang tak baik kan. Tapi memang jalan yang sebaiknya kita mesti mempertahankan diri kita. Itu betul, kita mempertahankan diri kita. Itu tak ada salah dia ketika kita nak pertahankan diri kita. Cuma kita kena pertahankan dengan cara yang berakhlak. Maksudnya kita pertahankan, dia datang, dia ni cara dia marah-marah misalnya. Cara dia marah-marah. Dan kita nampak buruk lah tu. Kita tak nampak dia cantik kan, dia marah kan. Tengok apalah perkataan tak bagus lah, maki hamun lah, gitu begini. Kita nampak tak cantiknya, teruknya dia marah kita. Dia tuduh kita. Sekarang dia tuduh kita pula marah, betul tak? Sekarang kita marah. Sebab itu saya kata kita perlu berdamping dengan, mesti kena ada 1-2 orang yang rapat dengan kita lah. Yang kita kena share, yang kita akan share dia, ini orang ni buat aku marah ni, sekarang aku tengah marah ni. Aku tengah marah. Baik, apa aku nak buat? Kalau cerita marah, kita ambil beberapa steps yang Nabi sarankan. Kan? Yang Nabi sarankan ni contohnya kita tukar position. Correct? Kita tukar position. Misalnya biasa dengar, contohnya macam kalau seorang tu berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia berbaring misalnya. Ada juga situasi Rasul ajarkan supaya dia pergi berwuduk. Semua situation tadi untuk apa sebenarnya? Kenapa Nabi ajar? Kalau diri, duduk. Kalau duduk, baring. Kerana nak melingahkan perkara tersebut. Dia nak melingahkan kita punya reaction untuk kita marah tadi. Supaya kita distracted marah tadi dengan benda lain. Ini kan macam sekarang tengah nak betul-betul tengah meletup ni, tiba-tiba you ambil kerusi duduk, you akan macam dah tukar position, dah lembik sikit lah. Kan? Sekali macam ni you jalan pergi toilet pula, pergi ambil uduk, dah buang masa lagi. Kan, maknanya you akan lingahkan marah tadi lah. Misalnya begitu. Itu satu, itu yang mungkin kita biasa tahu keadaan yang perlu kita buat ketika kita berhadapan dengan situasi marah. Mana ada orang dia tak marah. Now selepas tu
kita kena, apa yang kita boleh usahakan, sebab dia marah tu bukan benda yang mudah. Kita cakap ni boleh kita cakap lah, tapi bila kita berhadapan dengan situasi itu, dia bukan satu perkara yang mudah. It's not as easy as istighfar lah. Macam kita tak ada suruh istighfar, lepas tu terus dia pun tiba-tiba baik, kan, dia tiba-tiba terus hilang marah. Dia tak semudah itu. Tapi yang at least kita kena, takkanlah bila kita kata tak mudah maknanya tak payah buat terus, kan. Jadi sekarang apa kita nak buat? Kita cuba lihatlah, dia ni marah kita, nampaknya macam buruk betul bila dia marah kita ni. Nampak macam teruk betul dia marah kita. Now sekarang ni kita reflect balik diri kita. Kalau kita balas balik dengan benda yang sama, maknanya kita caci maki dia balik, maknanya kita kutuk dia balik, maknanya kita marah dia dengan benda yang sama, kita tuduh dia balik dan seumpamanya, kita malukan dia balik misalnya, kan. Akhirnya orang nampak kita buruk, tak sama je orang pun akan nampak kita buruk juga. So perkara itu important lah for me, pada saya adalah untuk kita pastikan benda yang kita buat tu kita sentiasa reflect balik, kita tengok balik, oh saya kalau buat begini jadinya, kita tengok orang tu kalau buat begitu, kita tengok teruk sangat, nampak tak cantik. Kita pun jangan membalas benda yang sama. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, Nabi kata la darar wala dirar. Itu kita pegang tu betul. Nabi katakan jangan buat perkara yang mudarat, jangan create harms, jangan buat perkara yang boleh membahayakan, dan jangan balas dengan sesuatu yang membahayakan juga. Membahayakan ni bukan maksud buat dia orang tu mati, tidak. Membahayakan termasuklah buat benda yang kita tak suka, benda yang dia buat pada kita tu mendatangkan kemarahan. Kita jangan balas balik supaya dia marah. You kalau tak nak balas balik dengan kebaikan boleh. Apa kata Rasul, falyaqul khairan aw liyasmut, diam saja. Tak payah balas. Sebab tanya pada semua orang, bila kita balas balik mana, orang pun akan nampak kita pun sama juga, sama buruk. Orang tak akan nampak kita lebih baik pun. Tak ada. Tak percaya, you tanya orang. Bila kita tengok dua orang gaduh, kita katalah misalnya ada dua artis gaduh. Satu cakap gini, tuduh artis yang pertama. Artis pertama balas balik, dia kata alah dia pun sama. Kita tanya orang, dua-dua nampak buruk tak? Dua-dua nampak buruk. Tak ada yang satu nampak lebih baik. Jadi kalau satu tu diam, satu tu jawab dengan lebih berhikmah, kalau dia tak boleh jawab berhikmah, dia diam, no comment, itu lebih baik. Dia akan nampak lebih baik. Macam Okay, kita pun ada soalan ni Ustaz. Salah satu akhlak Rasulullah SAW adalah baginda menyuruh umatnya sentiasa mengingati mati. Tetapi pada zaman kini ramai yang melalaikan tentang mati dan semata-mata fokus pada duniawi. Apakah komen Ustaz tentang kelalaian manusia mengenai mati? Adakah tema ni komen persoalan ni kena kepada tema? Boleh lah, tak ada masalah. Soalan kita jawab lah, tak ada masalah, insyaAllah, kan. Mengenai, saya ingatkan dia bukan cuma akhir zaman je, daripada dulu pun bukan satu perkara yang mudah untuk orang ingat pada kematian. Sebab itu Nabi perintahkan supaya kita ke kuburan. Kita pergi ke kuburan, kita akan mengingati kematian. Kita akan mengingati kematian kita. Tetapi bukan semua orang pun pergi pada kuburan tu dia terus ingat mati. Bukan semua orang macam gitu. Banyak kali kita jumpa, saya jumpa, kadang-kadang saya ikutlah membawa jenazah ni sampai ke tanah perkuburan ni. Padahal yang meninggal dunia tu bukan kaum keluarga kita pun. Yang meninggal dunia cuma saya kenal saja, cuma kenalan. Tapi yang datang sebahagian ahli keluarga tu, dia datang, dia duduk bersimbang-simbang, padahal jenazah ni dah nak masuk dah lubang kubur ni, yang lahat ni. Dia masih duduk bersimbang kat tepi, ketawa-ketawa, cerita pasal kerja. Kan kita sebut ada masalah lah. Maksudnya dia ada masalah pada akhlak dia. Dia ada masalah pada keimanan dia terhadap kematian. Setiap kali perkara kita bawa orang pergi kubur, kita kena anggap itu satu bentuk kita kata amalan yang betul-betul suci ya. Dan kita buat satu ibadah kan, kita kan sunnah kan, kita menziarahi kuburan ni, kita anggap tu satu perkara yang suci yang kita nak buat, jaga betul-betul, kita jaga adab-adab dia. Masalahnya manusia ni disebutkan, bila apa yang membuatkan kita tidak mengingati mati ni, salah satu dia fokus kita pada dunia lah. Fokus kita pada dunia kan. Dan sehingga membuatkan akhirnya kita lalai pada dunia kita, betul lah? Akhirnya kita lalai pada kehidupan dunia kita. Itu yang perlu kita pelajari. Maksudnya saya ni pelajari ni, kita lihat dengan teliti. Rezeki yang dunia ni maksudnya ceritanya rezeki lah, betul teman Kalau cakap benda dunia, rezeki. Kita jumpa macam-macam orang. Saya jumpa ada orang, dia mengeluh, dia suka mengeluh. Dia mengeluh tentang situasi, keadaan, kehidupan dia susah lah dan seumpamanya kan. Jadi dia beza dengan dia bagi tahu dengan dia mengeluh ni lah. So mengeluh ni adalah satu perkara yang tak sesuai, yang tak baik, yang tak sesuai dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang tak patut kita lakukan. Ada orang pula dia melihat harta benda itu sebagai salah satu jalan kebahagiaan dalam kehidupan dia. Maksudnya apa sahaja perkara yang dia buat, dia mesti pastikan yang harta tu nombor satu. Ada kemudian orang yang ketiga, dia melihat bahawa harta ni adalah rezeki yang Allah SWT bagi. Dia rezeki. Maksudnya, rezeki ni maksudnya apa? Rezeki ni maknanya dia tak based on numbers man. Dia tak kira pakai nombor tau. Dia kira dengan keberkatan. Maksudnya nombor tu kadang-kadang sikit, kadang-kadang nombor dia sikit, tetapi dia punya ganjaran dia besar. Ganjaran dia besar. Kadang-kadang nombornya tu besar, duitnya tu besar, tetapi dia punya ganjaran tu tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa kelebihan daripada duit yang besar tadi. Maksudnya ada orang dia duit sikit tapi keseluruhannya dapat dibelanjakan dengan baik. Ada orang dia duit banyak, tiba-tiba hari itu banyak pula kecelakaan yang datang dalam kehidupan dia. Jadi itu kita sebut tidak ada keberkatan. So kita mesti memandang rezeki dan kehidupan dunia itu kita kena pelajari dahulu dan understand the purpose, apa tujuan. Dia kena semua cari root dia. Maknanya macam tadi kita sebutlah, macam mana kalau kata daripada persoalan tu kita sebutkan macam apa komen tentang kelalaian manusia mengenai mati ni. Kalau dia balikkan kepada cerita berkenaan dengan orang itu fokus pada keduniaan dan seumpamanya, saya nasihatkan supaya perlahan-perlahan ni kita kena dekatkan diri kita dengan satu lagi bidang, iaitu keagamaan lah. Maknanya kita kena alihkan sedikit, tenangkan sedikit, jangan laju sangat dalam kehidupan. Jangan laju sangat dalam kehidupan. Kalau kita laju sangat dalam kehidupan, kita akan nampak hidup kita semata-mata dunia. Dan itu mengganggu kita punya keimanan. Dia akan ganggu keimanan kita. Maksudnya iman kita, bila duit banyak, kita rasa kita bagus. Bila tak ada, kita rasa kita gagal dalam kehidupan, dalam dunia. Itu masalah. Sebab kita melihat dunia tu dengan pandangan yang salah lah. Orang yang beriman, dia pandang dunia ni tempat sementara. Kan, dia akan pandang dunia tu tempat sementara, bagaimana untuk dia meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Itu dia nampak dunia tu macam gitu. Gitu, insya-Allah. Masya-Allah. Sebab bila kita kalau berbincang tentang pasal Rasulullah, kita akan rasa sedih. Detiknya Allah akan adakan kesedihan dalam diri. Macam sepertinya apa yang tadi Ustaz apa kata orang tu membincang pencerahan itu yang buat detik tu terasa macam sedih bila kita sebut tentang Rasulullah. Kerana akhlak dia luar biasa. Dan tak dapat mampu mungkin iman ataupun mungkin orang lain yang akan kata orang tu mencontohi sama level. Mungkin tak boleh sama level dengan Rasulullah, tapi kata orang tu mempunyai akhlak yang semulia seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang kata orang tu kita ni manusia yang banyak jahil, kelalaian dan mencintai dunia lebih lagi di akhir zaman. Mungkin Rasulullah pun sekarang mungkin tengah sedih dengan dalam keduniaan akhir zaman ni. Kita banyak lalai, kita habiskan masa dengan dunia. Kadang-kadang kita bypass bila kita dengar azan, kita berbual. Kadang kita tidak mengutamakan solat, ibadah. Dan kadang-kadang bila apa yang diajar oleh Rasulullah hanya sia-sia saja. Seperti contoh bila Rasulullah berjumpa dengan Allah di Arash untuk menurunkan waktu solat, sehingga kan berjumpa dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa tahu yang umat dia sini tak mampu, tapi pagi dia SAW berjuang untuk kita kan. Tapi kita dengan sekelip mata je kita menghapuskan air mata Rasulullah dan kita tak menghargai pengorbanan Rasulullah. Kita mengaku yang kita semua cintakan Rasulullah, kita nak perlukan syafaat dia, tapi sedangkan kita ini tidak mengikut apa yang Rasulullah telah sarankan. Dan lagi di akhir zaman ni sunnahnya adalah wajib untuk kita ikut kan. So it's like kadang-kadang detik hati kita ini, kita manusia yang jenis apa yang kata orang tu kita menghapuskan air mata Rasulullah, sedangkan kita perlukan syafaat dia, tapi kita tak buat apa yang disuruh, apakah lagi perintah Allah. Sebab manusia selalu mengatakan kubur masing-masing jawab, betul lah, aku lagi lambat mati dan sebagainya. Tapi mereka lupa pengorbanan Rasulullah itu dan keindahan, dan kita tidak bentuk banyak tentang akhlak lah. Memang akhlak dia kita tahu paling tertinggi, kita tak dapat mampu pun ikut. Tapi pengorbanan yang kita selalu lalai dan tak ingat tentang Rasulullah telah korban banyak. Habis waktu dia nak mati pun dia masih ingat umati dan bertanyakan dengan malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana umatku? Tapi bila air kalam kita ni
kenapa kita macam susah nak mengingatkan pengorbanan Nabi yang sebesar Zara tu, yang padahal dia mengingat dengan kematian dia pun dia masih mengingatkan kita. Pasal kita ni banyak menggunakan alasan dan tak mengingat benda-benda yang seperti inilah. Macam contoh so benda itulah. Betul. That's why lah dalam kehidupan kita tu kita kena tahu objektif kan. Kita kena tahu tujuan ni dalam kehidupan kan, apa kita nak jadi. Kita lihat balik pada zaman-zaman dulu, mungkin setiap orang mungkin ada zaman lampau dia. Sama ada tu dia nak panggil zaman lama dia ke, zaman kejahilan ke, apa ke. Tapi setiap satu daripada fasa zaman kita tu mesti kita akan tak nampak tahu apa objektif kita. Maksudnya pada waktu zaman kegelapan kita dahulu kan, kalau Iman ingat balik waktu tu, macam katalah misalnya 10 tahun lepas kan, 15 tahun lepas even, kalau tanya balik waktu tu aku nak jadi apa, tak tahu lah, kita tak nampak apa yang kita nak jadi dan kita cuma follow the flow yang sekarang. Tapi sekarang ni kalau kita tanya kan, cakap Iman apa kau nak jadi sekarang sebenarnya? Aku nak cari keredaan Tuhan lah. Dengan apa yang aku buat lah. Dia bukan nak cari kekayaan tau. Kadang-kadang syaitan akan datang bisikkan, tengok dia ni ada kereta tau, dia ni ada rumah tau, dia ada di tau. Kita tolak tepi benda tersebut. Macam kita kata yang bukan kita tak nak, tapi kalau kita tak dapat, bukan itu yang Allah SWT bagi, tak apa lah. Kita tak harapkan perkara tersebut. Jadi objektif tu dia betulkan dulu tau. Dia akan betul. Semakin lama tu dia akan datang balik bila hidayah tu sampai, dia akan datang balik. Sebab itu Nabi selalu pesan untuk berkawan dengan orang yang baik persekelilingan kita kan. Nabi sebutkan kita duduk dengan kawan-kawan yang baik ni, perbezaan dia dengan duduk dengan kawan tidak baik tu, orang kawan yang baik tu macam sahibul misk, macam penjual minyak wangi. Mana penjual minyak wangi ni, kita walaupun kita tak beli minyak wangi daripada dia, kita masuk kedai dia, kita dapat wangian, dia melekat kat baju kita, kita akan dapat kesan-kesan daripada akhlak baik dia. Kalau tidak, kalau perumpamaan yang kedua, orang yang jahat ni, kawan yang tak baik misalnya, sama macam wakiril haddad, ataupun sebagai hadis sebut wanafikhul kir, peniup besi ataupun tukang besi, blacksmith. So kita berkawan dengan blacksmith ni, apa masalahnya? Kita pergi dekat kedai dia, kita dapat bau dia busuk, bau besi-besi terbakar. Kita dapat kadang-kadang ada spark daripada besi tersebut percik pada tubuh badan kita, boleh luka, boleh koyak baju kita. Jadi kita mungkin kita dapat apa maksudnya, kita berkawan dengan orang seperti itu, sikit sebanyak kita akan dapat akhlak mazmumah dia, akhlak yang tak baik. Bila sampai masa kita nak berubah, first kali perkara adalah kita tinggalkan semua lingkungan ataupun circle of friends yang kita tengok ini akan membawa kepada perkara yang tak baik. Kita tak kawan ni bukan maksudnya kita kata kita benci, kita hina orang, tidak. Maksudnya kita nak selamatkan diri kita dahulu pertama sekali. Kadang-kadang kita nampak orang, kita ambil contoh lah, misalnya drug addict ya, misalnya kan masalah dia apa, macam mana bila kalau dia keluar tu dia masuk balik, banyak reason tu, banyak lah, of course dia banyak reason, tapi salah satu reasonnya adalah dia keep on berpatah balik pada lingkungan yang sama kan. Tapi there are many other reasons. Kadang-kadang dia tak dapat full support daripada keluarga ataupun kawan-kawan yang lain lah, tu mungkin. Tetapi pokoknya tu dia patah balik ke tempat saya. Kalau dia putuskan, macam kita tengah virus kan, macam mana kita buat? Kita quarantine kan, tujuan quarantine tu supaya kita putuskan kan. Jadi sama itu, kalau dia quarantinekan diri dia, maka dia tak kena virus tadi, dia tak end up pusing balik, masuk jail balik kan. Dan dia akan mula betulkan balik diri dia dan dia mula cari orang baru, cari kawan baru. Ini dia perlu kepada proses lah. Jadi perkara untuk macam misalnya kita rasa akhlak kita tak baik ke apa, okay, kita kena check kita ni kawan dengan siapa sebenarnya. Bukan nak salahkan orang bukan salah orang, tapi kita punya environment ni macam mana. Macam tadi saya tanya Iman, bila Iman cakap pasal macam cara bercakap, kadang-kadang kan kita ada orang dia gunakan nama, dia kata macam dia tak nak hipokrit misalnya. Jadi macam mana dia cakap macam gitulah. Jadi dia kata dengan siapa pun dia cakap inilah diri dia bercakap. Kita bukan kata hipokrit, tapi kita letakkan likulli maqamin maqal. Kita letak pada setiap tempat tu ada situasi tu, ada benda-benda yang sesuai. Kita cakap dengan orang tua lain, kita cakap dengan ibu bapa lain, kita cakap dengan kawan-kawan lain, kita cakap dengan guru ke misalnya dengan cikgu kita lain. Jadi kita kena tahu itu, kalau daripada awal kita dah ada that mindset, kita boleh adapt to situation, maka kita boleh jaga diri kita. Kan, depan mak bapak kita tak cakap aku engkau ke dengan dia kan. Dengan mak bapak kita tak cakap apalah mak meripik sih buat macam gitu, kita tak buat macam gitu kan. Jadi kita tahu macam mana kita punya adaptation ni, tempat dia lain, begini tempat dia. Dengan kawan okey, mungkin santai sikit, dengan kawan mungkin kita loosen little bit,
Kita relax sikit. Bila kita dapat kawal benda tu, maka tadi yang akhlak tu kita ready. Hidup kita dah ready untuk terima. If not, kita cuma akan dapat satu je. Maksud kita akan dapat negatif je, kerana kita lihat negatif tu adalah satu bentuk kebaikan. Kita nampak seolah-olah seperti itulah man, insya-Allah. Masya-Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah kita pun dah hampir hujung rantangan so sebelum menutup, Iman ucapkan lagi sekali terima kasihlah kerana Ustaz Dayat mengungsikan ilmu tentang akhlak Rasulullah SAW. Moga ilmu ini membantu kita semua termasuk diri Iman. Moga kita dapat perbaiki pada yang kurang dan moga kita menjadi Muslim yang baiklah selepas ini insya-Allah. Amin, insya-Allah. So kata akhir daripada Ustaz. Alhamdulillah saya ucapkan Man, terima kasih banyak Man. Apa yang Iman lakukan, usahakan adalah sesuatu yang bukan semua orang boleh buat tau Man. Dia bukan semua orang. Kadang-kadang di masa kita nak usaha ni, kita tengah nak buat sesuatu, kita jumpa jalan buntu Man. Macam kita nampak macam alamak macam tak berjaya je. Nampak yang kita buat ni macam tak sukses, nampak gitu. Kita boleh usahakan untuk kita cari, maksudnya apa lagi yang boleh kita tambahkan supaya lebih baik, itu satu. Tetapi kita jangan putus asa. Macam kita jangan kalah dengan apa saja perkara yang ada di hadapan kita. Keep on, kita improve, kita keep on improving our life. Tapi dalam masa yang sama tu jangan kita putus asa dengan kehidupan, teruskan. Kehidupan tu teruskan. Tapi macam tadilah Man tadi kita sebut kan, bila kita berhadapan dengan challenge tu, perlahankan sedikit. Jangan terus react tau. Kita perlahankan sikit, kita hold dulu. Yang bagus bila kita ada satu teman tu keluarga ke, pasangan kita ke apa, sebagai teman untuk dia ni bantu kita. Okay Man, nak continue ke tak? Jangan you continue, you sama buruk macam dia. Man, tak mau jawab macam gini, padam, tukar pada yang lain. Okay, kita nak kena dapatkan orang macam gitu. So kita kena ada satu orang macam buddy kita untuk tolong, sentiasa ikut kita, sentiasa dia tengokkan, pantau keadaan kita. Sampailah akhirnya tu nanti satu masa kita akan rasa immune diri kita ni. Kita akan buat benda pun baik dan kemudian dalam masa yang sama pun kita akan react baik pada orang. Yang menjadi masalah ni saya kira bukan hanya akhlak, nak buat akhlak baik tau, nak contoh tu bukan hanya itu tau yang susah. Yang susah ni adalah untuk maintain akhlak yang dah sedia ada. Mana tak mesti ada orang, semua orang akan ada akhlak baik lah dalam kehidupan dia kan. Takkanlah orang kata tu, yalah saya tak tahulah macam mana, tapi kalau jahat-jahat orang pun kita akan jumpa mesti ada satu dua benda baik lah dalam kehidupan dia. Takkan tak ada satu benda yang baik langsung dalam kehidupan dia. Tak maknanya dia jumpa kucing tu adalah dia belas kasihan sikit, tak adalah dia pergi tendang terajang kucing tu kan. Dia ada juga kebaikan kan. Cuma kebaikan dia tadi tu tak dapat evolve. Dia maksudnya dia tak dapat nak evolve tu. Kerana lingkungan dia. So perhatikan pada lingkungan kita. Okay, dalam kita mempelajari sirah Rasul, kita cari akhlak Rasul ni, at the same time kita perhatikan lingkungan kita ni macam mana supaya boleh membantu kontrol diri kita lah Man. Terima kasih banyak Man, sekali lagi saya ucapkan Man. Masya-Allah, syabas. Alhamdulillah. So kita boleh adless. InsyaAllah boleh. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti mana tu bulan depan ke lagi bila Iman ada rezeki lebih, InsyaAllah Iman akan undang lagi para asatidzah lah. InsyaAllah boleh Man. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah boleh Man. Terima kasih banyak. So kita baca doa lah penutup lah insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So sekian daripada Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Okay, so you can the end live belum? I will end the broadcast. Okay.